Ada ke? InsyaAllah. Assalamualaikum. Kita buat sekali lagi Kita buat sekali lagi, InsyaAllah. Boleh masuk boleh dengar InsyaAllah. Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama meneruskan program kita, insya-Allah, dalam suasana di mana sebahagian daripada kita sedang berada dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan banjir dan sebagainya. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari Pahang yang sedang berhadapan dengan banjir, sebahagiannya di Johor pun ada juga, dan juga di beberapa tempat yang lain. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang berada dalam keadaan ditimpa dengan bencana banjir itu, diberikan kesabaran, kekuatan, diberikan oleh Allah SWT, kita kata gantian yang lebih baik, ganjaran dan gantian yang lebih baik daripada apa yang berlanda tadi. Kita panjangkan selawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita selalu banyakkan selawat. Selawat ini dia akan menyebabkan kita mendapat cahaya, dan selawat ini juga akan menambahkan kekuatan kepada kita biiznillah, dengan izin Allah. Kekuatan dari sudut keupayaan untuk beramal, keupayaan untuk meninggalkan dosa. Sebab salah satu daripada fadilat selawat itu ialah kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk nak meninggalkan dosa kita. Jadi itu antara perkara-perkara yang penting. Sebab tu kita kena banyakkan selawat, supaya Allah membantu kita, bila kita solat, bila kita selawat itu, maka kita akan lebih dekat dengan Allah, kita mendapatkan keredaan Allah. Dan kemudian daripada solat itu, selawat itu, Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita menuju kepada Dia. Jadi mari sama-sama kita memulakan juga pada pagi ini dengan kita membaca istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon ampun kepada Allah dengan penuh rendah diri, dengan penuh rasa menyesal. Allah, astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta kepada Allah ampunkan dosa kita. Kita baca istighfar supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk meninggalkan dosa, supaya Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk membenci maksiat, membenci segala perkara yang Allah benci. Dan di sinilah kita sentiasa beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Dia, insya-Allah. Kita betulkan niat-niat kita, kita betulkan matlamat hidup kita, dan kita merasakan bahawa segala yang berlaku kepada kita itu adalah merupakan satu kebaikan, adalah kebaikan kepada kita. Walaupun kita nampak buruk, banjir contohnya, walaupun kita nampak buruk, ada kebaikannya, insya-Allah. Hikmahnya banyak, hikmahnya banyak. Sebagaimana yang Allah gambarkan kepada kita dalam Al-Quran, bagaimana kita ditimpakan keburukan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa sahaja musibah yang menimpa diri kamu, semua itu ada di sebaliknya itu sebab-sebab oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Maksudnya adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan petunjuk kepada kita, nak mengampunkan dosa kita. Dan Allah wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampunkan, memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kita. Jadi Allah SWT memberikan satu musibah itu kerana Allah SWT nak mengampunkan dosa kita. Allah nak memberikan kepada kita kedudukan yang lebih baik. Tidak ada satu pun melainkan semua itu dengan satu kebaikan. Jadi kita nak kena rasa itulah. Tengok banjir, tengok kesusahan kita, kita nak kena rasa bagaimana kesusahan itu adalah merupakan sebahagian daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menaikkan darjat kita, mengampunkan dosa kita. Maka kita melihat dengan pandangan rasa kasih sayang Allah. Kita nak rasa kasih sayang Allah tu. Ada orang bukan saja banjir, tenggelam, habis, hancur, rumahnya habis, habis terus tak ada. Ada orang yang bukan saja rumahnya habis, keluarganya juga meninggal. Tinggal dia seorang yang hidup, lain semua meninggal dunia. Jadi kita lihat banjir-banjir ini yang berlaku di seluruh dunia sekarang ni, termasuklah negara kita, merupakan salah satu daripada
perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak kena rasa sabar, nak kena rasa patut kita kembali lagi kepada Allah, kembali balik kepada Allah. Tuan-tuan dan puan, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung apa yang telah kita bincangkan pada siri-siri yang lepas. Yang mana pada siri-siri yang lepas kita telah berbincangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan cahaya-cahaya kepada kita, di mana cahaya-cahaya itu datang daripada amalan soleh kita. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, sebagai mukadimahnya kita nak kena betulkan pandangan kita, persepsi kita, iaitu yang pertama sekali, segala apa yang kita lakukan walaupun kecil, sekecil apa pun amalan kita, jangan kita pandang remeh, jangan kita pandang remeh. Sebab walaupun kecil amalan itu, hanya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, nak mulakan sesuatu kita baca bismillah, nak minum kita baca bismillah, nak makan baca bismillah, nak driving kita baca bismillah. Maksudnya kita mulakan segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam tak ada apa-apa, macam kecil je, tapi sebenarnya walaupun amalan-amalan yang kita lakukan tu nampak kecil tapi besar, Kerana apa? Kerana amalan yang baik itu walaupun kecil di belakangnya tu ada redha Allah. Jadi kita nak kena rasa ini redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat. Dan begitu juga dengan amalan yang maksiat, yang mungkar, amalan yang Allah tak suka. Walaupun amalan tu kecil-kecil je, kita kata tak ada apalah, kan? Macam tak ada apalah, boleh minta ampun, kan? Tak ada apa. Jadi kita jangan ambil mudah amalan-amalan yang kecil, yang maksiat, kerana di belakangnya ada kemurkaan Allah. Jadi kita tak mahu sampai dengan sebab amalan kecil itu kita dibakar oleh Allah, kita dicampakkan Allah dalam neraka, dalam keadaan Allah murka kepada kita. Jadi sebab itulah kita jangan pandang ringan. Jadi sebab itu dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi gambarkan mulakan dengan satu yang mudah. Mulakan satu yang mudah, macam satu yang kecil. Satu yang kecil. Mungkin kita kata benda tu kita nak mulakan, setiap yang kita lakukan benda mesti kita baca bismillah. Mulakan dengan bismillah. Contoh, kita nak jadikan satu kebiasaan, bismillah, bismillah, bismillah. Dan apa saja kita nak buat bismillah. Kemudian kita nak akhirkan dengan alhamdulillah. Contoh, kita pun buat. Nampak macam tak ada apa-apa, bismillah aja, baca bismillah, kecil, ringan. Bismillahirrahmanirrahim, ringan sangat. Tapi di belakangnya ada redha Allah. Di belakangnya ada redha Allah. Sebab tu kita nak mulakan dalam tarbiyah Rasulullah SAW mengajar kita, mulakan dengan benda yang mudah-mudah, benda yang senang-senang. Tapi kita boleh buat secara konsisten. Cara konsisten. Sebab kita tak akan mampu untuk buat sesuatu yang besar-besar. Kita buat sesuatu yang kecil-kecil dulu. Lepas tu meningkat. Nak solat pun sama. Kita tak boleh khusyuk the whole rakaat. Sepanjang sembahyang solat tu, sepanjang kita nak sembahyang tu tak boleh nak khusyuk. Kita sasarkan. Paling-paling pun 50%. Mula-mula macam itu. Lama-lama kita tingkat. Sehingga akhirnya 100% kita khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama kita mengatakan jangan pandang kecil pada amalan-amalan baik yang sedikit, yang kecil. Kerana di belakang amalan yang baik yang Allah izin kita buat tu ada redha Allah. Redha Allah tu besar. Insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan sambung apa yang telah dibincangkan. Jadi kita nak melihat bahawa di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tahap manusia di dalam proses itu, dalam proses untuk kita mendekati Allah, untuk mentarbiah diri kita ini, secara umum kita terpecah pada 3. Ini digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, digambarkan oleh beberapa imam-imam yang lain. Dia kata bermula dengan kita melihat dalam, kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, kita akan nampak di dalam surah Al-Waqi'ah tu Allah pecahkan kepada 3 golongan di akhirat. Ashabul yamin, ashabul shimal, dan al-mukarrabun ataupun al-mukarrabin. Jadi ashabul yamin ialah orang golongan kanan, ashabul shimal golongan kiri, dan al-mukarrabun golongan yang dekat dengan Allah. Jadi daripada surah Al-Waqi'ah 3 golongan ni, 2 masuk syurga, 1 neraka. 1 neraka. Jadi maknanya 2 masuk syurga, 1 akan masuk neraka. Ashabul shimal. Ini yang confirm masuk syurga, confirm masuk neraka. Ada tak mereka yang masuk neraka kemudian masuk syurga? Ada. Jadi umat Islam ni dalam konteks tarbiyah, dalam konteks kita nak berjalan menuju Allah, ada 3 jenis
manusia. Dalam dudukan tarbiyah ada 3 jenis manusia. Yang pertama sekali ialah disebut awamul muslimun ataupun awamul muslim. Dan awamul muslim, orang awam, orang Islam yang awam. Orang Islam yang awam. Ini dikategorikan oleh ulama-ulama kita. Contoh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata ada orang yang orang awam, Islam, Muslim, awam yang Muslim. Yang kedua disebut sebagai ashabul yamin, golongan kanan. Dan yang ketiga ialah golongan al-mukarrabun, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks tarbiyah ada 3 jenis golongan. Dalam konteks tarbiyah, dalam konteks suluk. Jadi yang pertama ni ialah orang yang awam muslim. Kemudian yang kedua ialah orang-orang yang ashabul yamin, dan yang ketiga ialah orang yang al-mukarrabun. Jadi sekiranya kita masih lagi di peringkat awamul muslim. Apa maksud awamul muslim ni? Bukanlah kita nak rendahkan orang, tinggikan orang, bukan. Tapi dalam konteks kita nak menilai diri kita sendiri. Jangan tengok orang lain, diri kita. Awamul muslim ni, orang-orang Islam yang awal ni, mereka ni tidak sensitif dengan peningkatan diri, tidak sensitif dengan tarbiyah, tidak sensitif. Dia hanya sekadar menjalani kehidupan dia, sembahyang, puasa, apa sebagainya. Dia tak sensitif nak kenal Allah, nak cari Allah dalam hidup, tak sensitif. Nak mentauhidkan Allah, tak sensitif. Dia tidak peka. Ini orang yang awam muslim. Jadi orang yang awam ini dia tak kisah, dia setakat sembahyang pun kadang ya, kadang tidak. Jadi sebab tu orang yang mati dalam keadaan awam muslim ini, orang yang muslim yang awam, yang biasa, maka dia tidak termasuk dalam golongan dalam surah Al-Waqiah. Orang yang dikatakan akan masuk dalam syurga Allah. Dia tak termasuk. Kenapa? Sebab dia ni mungkin juga akan masuk dalam neraka. Akan masuk dalam neraka. Maksudnya akan dibakar. Sebab dalam hidup dia ni ada yang benda yang Allah murka. Dalam hidup ni yang ada benda yang Allah murka. Apa dia yang Allah murka? Contohnya dia sembahyang tak khusyuk. Dia sembahyang tapi tak khusyuk. Allah murka tak? Allah murka. Dia tak baca Quran sekali-sekali. Baca Quran dalam keadaan main-main, contoh. Allah murka tak? Allah murka. Jadi maknanya kita lihat di sini dalam konteks tarbiyah itu, dalam konteks suluk, perjalanan menuju kepada Allah, tarbiyah ini, maka kita kena lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kita tentang bagaimana kedudukan yang digambarkan para ulama kita. Akan ada orang yang sebut awamul muslim, orang awam, orang Islam yang awam ini, dia orang yang tak kisah untuk meningkatkan diri kita. Jadi orang ni bahaya. Sama ada akidahnya bahaya, ibadahnya bahaya, sebab dia boleh tercebur ke dalam kelalaian dengan mudah. Cebur dalam kekufuran dengan mudah, murtad dengan mudah, senang. Sebab dia tidak ada pegangan yang kuat. Jadi orang inilah yang digambarkan sebagai orang yang tidak secure lah, kita kata. Ke akhirat ni belum tahu. Tapi di Islam. Dan insya-Allah jumhur ulama menggambarkan kalau dia mati dalam keadaan begitu, dia akan mati dalam keadaan Islam. Akhirnya Allah akan masukkan syurga juga. Tapi tak tahulah bila dia nak masuk syurga. Sebab mungkin dia akan duduk di dalam neraka dulu. Jadi ini orang awam. Yang kedua ialah ashabul yamin. Ashabul yamin ialah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mentauhidkan Allah, dia mula berjalan menuju kepada Allah, dia beribadah menuju kepada ubudiyah lillahi wahda, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ashabul yamin ini juga orang-orang yang sudah mula ada keimanan, ada keimanan dan boleh berjuang pada jalan Allah. Itu orang ashabul yamin. Yang ini insya-Allah ahli syurga. Insya-Allah lah ahli syurga. Tapi kita tak tahu tapi insya-Allah diri kita tak tahu, tapi ashabul yamin insya-Allah ahli syurga. Digambarkan surah Al-Waqiah, dia akan masuk dalam syurga. Kemudian yang ketiga ialah golongan al-mukarrabun. Al-mukarrabun ni golongan yang bukan saja dia berjuang membantu agama Allah, dia sensitif dengan mentauhidkan Allah, mengenalkan diri dengan Allah, makrifat Allah, tetapi dia juga seorang yang bersungguh-sungguh. Tahap jihad dia, perjuangan dia tinggi. Al-mukarrabun. Cuba kita baca dalam surah Al-Waqiah, apa beza al-mukarrabun dengan ashabul yamin? Apa beza? Ada beza. Kan kalau ashabul yamin, bila Allah gambarkan ashabul yamin, Allah gambarkan tentang kebun-kebun, buah pisang lah, pokok pisang lah, pokok apa kan. Nak suka seronok-seronok. Tapi al-mukarrabun, kan apa yang Allah gambarkan? Allah gambarkan orang yang jenis
Jenis ni dia tak rehat, kat dunia tak rehat. Sehingga perkara yang pertama dia masuk syurga, dia nak cari kursi dulu, nak cari tempat duduk dulu. Nak cari tempat duduk dulu. Ini orang yang al-mukarrabin. Baik. Jadi kita kadang-kadang kita tak perasan bahawa kadang-kadang dalam kita berjalan menuju kepada Allah ini, dalam berjalan menuju dalam tarbiyah ni, kadang-kadang terhenti. Hati kita ni, perjalanan hati kita ni terhenti. Dan cahaya yang ada dalam hati kita tu juga terdinding. Tidak boleh nak meningkat. Tak boleh nak meningkat. Kita dah duduk dalam tarbiyah 10 tahun, 20 tahun. Ada orang duduk sampai 30 tahun duduk dalam tarbiyah. Usrah lah, katibah lah, qiyamul lail, riadah lah, seminar lah, macam-macam semua. Semua Quran dihafal dan sebagainya. Tetapi dari sudut kehidupan dia, kita melihat bagaimana dia seolah-olah tidak meningkat, tidak ada peningkatan. Dalam usrah macam gitu aja. Kan, tidak ada peningkatan. Cahayanya terdinding. Nafsu terdinding oleh sesuatu. Maka sebab itulah kita nak melihat sini, kadang-kadang terhenti hati kita, jiwa kita di dalam tarbiyah. Begitu juga cahaya-cahaya yang ada pada kita terhenti. Sebagaimana didinding, dihalang oleh nafsu dan dengan tebalnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua perkara yang mendinding kita untuk meningkat dalam hati kita ni. Yang pertama adalah nafsu kita. Nafsu kita. Yang kedua ialah tebalnya makhluk. Maknanya kita ni lebih dekat dengan makhluk berbanding dengan Allah. Lebih dekat dengan dunia berbanding dengan Allah. Jadi yang pertama nafsu. Yang kedua adalah makhluk. Jadi sebahagian manusia hatinya didinding oleh nafsu. Jadi kenapa kita tidak meningkat? Jadi kita tengok. Kenapa kita tidak meningkat? Dalam tarbiyah duduk lama dah. Dalam usrah lah, halaqah lah, sebahagiannya dah macam-macam. Dah sampai, dah tak tahu dah nak buat apa dah. Semua dah lalui dah. Sampai ada seorang tu dia kata, Ana ni dah lalu semua dah, silibus-silibus usrah, halaqah, silibus-silibus pengajian, semua dah tahu dah lalui semua dah. Kan? Tapi kita tengok dia tidak meningkat, tidak ada peningkatan. Kenapa jiwa tidak meningkat? Yang pertama sebab nafsu. Nafsu tu menghalang kita. Kita masih lagi mengutamakan nafsu dalam diri kita berbanding iman, berbanding Allah. Berbanding dengan Allah, berbanding dengan akhirat. Kita mengutamakan nafsu. Jadi itu nombor satu. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kita tidak tertingkat di dalam tarbiyah itu ialah nafsu kita, nombor satu. Nombor dua ialah kita, maknanya nafsu itu menutup cahaya yang ada pada hati itu. Jadi hati kita tertutup. Ditutup oleh tebalnya nafsu tadi. Maknanya orang ini hidup hatinya dikuasai oleh nafsu. Hatinya dikuasai oleh nafsu. Itu pertama. Yang kedua ialah hatinya dikuasai oleh makhluk. Makhluk menguasai hati dia. Bukan hatinya dipengaruhi oleh Allah, tapi dipengaruhi oleh makhluk yang kedua. Jadi yang pertama nafsu, yang kedua makhluk. Jadi selagi kita mengutamakan makhluk, apa contoh mengutamakan makhluk? Apabila kita menjadikan dunia sebagai matlamat kita. Mencari wang ringgit sebagai matlamat hidup kita. Nak kaya itu matlamat hidup kita. Nak senang itu matlamat hidup kita. Mengutamakan makhluk. Apabila kita mengutamakan makhluk dalam diri kita, duduk dalam tarbiyah puluh tahun, ratus tahun pun tak akan meningkat. Ini kita kena proses dulu. Sebab tu kita gambarkan bahawa dalam proses tarbiyah, yang meningkat ni mula-mula bukan kita tambah benda yang sunat-sunat, benda amal-amal, tapi kita buang benda yang merosakkan. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalih. Meninggalkan yang merosakkan lebih diutamakan daripada menambah yang baik-baik. Itu adalah merupakan hakikat peningkatan. So macam mana kita nak meningkatkan diri kita? Yang pertama, kita kena meninggalkan atau mengawal nafsu kita. Kerana nafsu tu akan menutup cahaya. Kita beramal qiyamul lail. Tetapi siang hari kita tutup dengan nafsu. Ikut benda yang berdasarkan kepada nafsu. Kita puasa siang hari. Siang hari kita puasa siang hari. Buka puasa, makan tu ikut nafsu. Kita tutup dengan nafsu, maka cahaya puasa tu tertutup. Dia jadi redup, jadi malap, jadi mendung. Nafsu tadi. Jadi yang pertama sekali nafsu, yang kedua sekali ialah apabila makhluk berada dalam hati kita lebih daripada Allah.
ataupun kita ada matlamat yang lain. Jadi ni dua benda. Jadi bila kita duduk proses macam-macam, fikrahnya kira kefahaman ni kira tebal dah, hebat dah. Dah tahu dah semua, saya cakap semua dah tahu. Tetapi kenapa tak boleh nak amalkan? Tak boleh nak amalkan ilmu kerana ada nafsu yang menghalang, yang kita utamakan, dan kemudian kerana ada makhluk dalam hati kita, dalam diri kita yang kita utamakan. Ini menutup cahaya. Jadi kita tak boleh berkembang. Setengah orang dia pakai tu je, takat tu je, dia tak boleh meningkat. Baik. Jadi apa tanda seseorang itu mengikuti hawa nafsu? Apa tanda kita mengikut hawa nafsu? Ada dua benda. Apa tanda yang kita ni tidak boleh meningkat, cahaya kita tu terhenti. Apabila kita mengikuti hawa nafsu, hati kita dikuasai oleh hawa nafsu dan kemudian juga dikuasai oleh makhluk. Yang pertama, tandanya kita ini dikuasai oleh hawa nafsu ialah perkara yang dipentingkan, yang kita pentingkan. Yang dipentingkan oleh seseorang itu ialah kesenangan hidup. Itu nombor satu. Jadi apa yang dipikir nak senang aja. Nak senang aja, nak best aja, nak seronok aja. Sebenarnya itu adalah dia menjadikan nafsunya sebagai dia punya sumber rujukan dia. Kenapa belajar? Supaya besok saya senang. Jadi belajar kerana nafsu, bukan kerana Allah. Kenapa belajar? Supaya saya boleh berubudiah pada Allah, supaya saya boleh menyumbang pada Islam, supaya saya boleh bantu kawan-kawan saudara saya, supaya Allah reda kat saya. Itu barulah kita kata kerana Allah. Tetapi nafsu, kenapa belajar? Supaya saya besok dapat gaji tinggi. Saya belajar pandai-pandai supaya dapat gaji tinggi. Saya belajar pandai-pandai supaya saya boleh dapat sesuatu pangkat. Contohnya. Jadi orang yang pentingkan kesenangan. Bila kita ni pentingkan kesenangan, kita nak senang aja. Kerja kita nak senang aja. Hidup kita ni nak senang aja. Itu maknanya tandanya nafsu menguasai kita. Itu tanda nafsu menguasai kita. Jadi kita kena tengok balik. Kalau kita katakan kita hidup ni nak fikir senang aja, nak seronok aja. Sampai kita pentingkan diri kita sendiri. Kita pentingkan diri kita sendiri. Berbanding dengan kita kata berkorban pada jalan Allah contohnya. Maka pada ketika itu kita sebenarnya mengutamakan nafsu. Jadi ini nombor satu. Tanda kita ni dikuasai oleh nafsu. Yang kedua ialah perkara yang kita tuju. Perkara yang kita fokus. Perkara yang menjadi matlamat kita ialah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalam fikiran kita, dalam hati kita untuk musyahadah kepada Allah, untuk menyaksikan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada. Yang ada, apa yang orang cakap, apa orang kata pada kita, apa orang pandang kita, apa orang akan tengok kita ni macam mana orang tengok kita. Itu yang kita ada dalam hati kita. Jadi apabila ada makhluk yang kita lebih tinggi kita perhatikan dalam hati kita, maka kita lebih tinggi memandang makhluk daripada nak musyahadah, nak memperlihat Allah, menyaksikan Allah, atau nak melihat, mempersaksikan, nak mengenali Allah, maka sebenarnya kita dikuasai oleh nafsu. Kita dikuasai oleh nafsu. Jadi sebab itulah digambarkan orang awam, orang biasa, orang yang tidak duduk dalam tarbiyah, orang yang tidak duduk dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni ada dua sifat dia. Yang pertama, dia suka kepentingan, kesenangan dia sahaja, iaitu nafsu. Yang kedua, yang dituju apa orang cakap pada dia. Yang dituju apa orang kata, apa orang pandang dia macam mana. Orang pandang dia macam mana. Dia nak orang pandang dia baik, dia mengutamakan pandangan manusia. Dia mengutamakan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada orang awam. Orang yang terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kalanya mereka yang duduk dalam tarbiyah, yang duduk dalam suluk menuju kepada Allah itu terhenti. Terhenti pada kadar itu saja. Dia boleh semayang, dia boleh puasa, dia boleh, tapi setakat tu je. Dia tidak meningkat. Semayang tidak meningkat, tidak ada peningkatan. Cahaya yang ada sama aja. Cahaya yang ada pada dia itu sama aja. Dia tidak rasa kemanisan tu tidak bertambah. Malahan kemanisan tu makin malap. Dia tak rasa lazat dah semayang. Dia rasa lazat setakat itu je, setakat paras itu je. Kenapa perkara itu berlaku? Kerana hidupnya tadi itu didinding oleh nafsu dan didinding oleh makhluk yang lebih besar, yang lebih hebat
daripada Allah yang ada dalam hati dia. Yang ada dalam hati dia. Jadi ini satu benda yang kita nak kena tengok. Maknanya kalau kita dah mula mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan baik, kita mula berjuang, dakwah, mula membantu Islam, infak, kita mula membantu Islam dan sebagainya. Tiba-tiba kita nampak sama je, bertahun-tahun itu je, paras tu je, tak boleh nak tingkat-tingkat. Maka sedarlah bahawa hidup kita sedang dikuasai oleh nafsu. So nafsu kita paras tu lah, paras tu. Dia tidak, kita tak buang, nafsu tu kita tak buang. Bukan buang maknanya kita potong dia tu, tak ada, maknanya kita tak kontrol dia. Kita tak menguasai dia. Maka makhluk ataupun manusia itu tidak akan meningkat sehinggalah nafsu itu dicegah, nafsu itu ditahan, semakin lama semakin ditahan, dan kemudian makhluk yang ada dalam dirinya itu dibuang, diputuskan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak, kalau kita tidak memproses nafsu kita, walaupun mengucap dengan dan mengiktikadkan kalimah la ilaha illallah, walaupun dia duk sebut la ilaha illallah, walaupun dia yakin percaya dengan la ilaha illallah, tetapi secara praktiknya sentiasa mengutamakan dirinya, iaitu nafsu, dan mengutamakan makhluk Allah daripada Allah, maka dia berpandangan makhluk Allah terhadap dirinya itu lebih utama. Sangat khawatir kalau makhluk memandang pada dia teruk, orang kutuk dia, orang dia takut, dia bimbang lebih daripada Allah, maka di situlah cahaya yang ada itu tidak akan tertingkat. Peningkatan diri kita tidak akan berlaku dengan sebab nafsu dan sebab keutamaan kita pada makhluk. Matlamat kita bukan lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tengok orang pandang kita. Sebab itulah bagi mereka yang beragama, kadang-kadang dia boleh sembahyang takat tu je. Dia bolehlah sembahyang tahajud, puasa, semua boleh. Tapi setakat tu tak meningkat-ningkat. Kenapa? Rupanya dia sembahyang tu masih lagi ada dalam hati dia, nak nampak pandangan manusia, supaya manusia pandang dia orang yang alim, orang yang wara', orang yang ahli abid, orang yang ahli ibadah, orang yang pandai. Jadi dia nak pandangan manusia. Ini yang menjadikan cahaya itu tidak meningkat. Cahaya itu tidak meningkat. Dia bimbang kalau ada makhluk yang tidak memujinya. Bimbang kalau ada orang tidak memujinya. Takut orang meremehkan dia, tidak menghargainya, ataupun meninggalkan dirinya. Maka dia sangat-sangat menjaga dirinya di hadapan makhluk. Jadi dia depan makhluk ni dia sangat berjaga-jaga supaya makhluk tak tinggalkan dia. Ini kadang-kadang berlaku kepada para nuqaba, orang nakib ni. Orang yang menjadi nakib ni, yang membawa para murabbi. Kadang-kadang para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, orang para duat. Dia lebih menjaga pandangan manusia daripada pandangan Allah. Maka dia tidak meningkat. Dia tidak meningkat. Walaupun dia dah level ustaz, dah level imam, dah level naqib, dah level murabbi, maknanya dah ada duat, dah level orang dah panggil dia orang pendakwah, orang panggil dia hebat. Tetapi sekiranya dia masih merasakan dia hajat kepada manusia, dia takut meremehkan, manusia remehkan dia, maka dia masih lagi berhajat pada diri dia tadi, maka di situlah perkara itu akan menghalang cahaya tadi. Jadi cahaya Islam yang ada dalam hati tidak akan bersinar, kerana ditutupi dengan tebal oleh makhluk Allah. Jadi cahaya Islam ni bukan cahaya iman ni, cahaya Islam tidak akan bersinar apabila dalam hati kita masih lagi mengutamakan makhluk. Mengutamakan makhluk daripada Allah. Pandangan makhluk, celaan makhluk, kita bimbang makhluk cela kita. Sehingga kita tak nak buat sesuatu yang menjadikan kita nampak rugi dipandang mata manusia. Kita tak nak buat, tak nak cakap. Kalau buat ni mungkin kita kena kutuk, mungkin kena turun pangkat, mungkin kena buang kerja. Mungkin kita seorang alim, seorang yang mungkin jawatannya tinggi. Dan kita kalau salah cakap ni, kita kena buang kerja. Orang akan potong kita, orang akan caci kita, cela kita. Maka selagi perkara itu ada dalam diri kita, takut kepada makhluk lebih daripada takut kepada Allah. Sehingga menyebabkan kita tidak boleh bertakwa dan bersifat warak dalam fatwa kita kalau kita orang alim. Kalau orang biasa pula, sampai peringkat kita melakukan dosa. Kerana takutkan manusia remeh kita berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang demikian, cahaya Islamnya tidak akan bersinar. Ingat kita kata cahaya Islam ni bukan cahaya iman, cahaya Islam, nurul Islam.
Yang paling awal saja, tak bersinar, tak meningkat. Kita tidak akan meningkat sehinggalah kita berjaya mengatasi dua perkara. Yang pertama, nafsu. Kita berjaya mengatasi nafsu kita. Apa maksud nafsu? Nafsu ni maknanya kita mementingkan diri kita, kesenangan diri kita, keseronokan diri kita lebih daripada yang lain. Kita tak sanggup bersusah payah kerana Allah, tak sanggup bersusah payah kerana Islam, tak sanggup berkorban, maka itu namanya nafsu. Kita mengikut nafsu. Dan hawa nafsu yang menjadi Tuhan. Afara'aita man ittakhaza ilahu hawa. Maka pernahkah kamu memerhatikan orang-orang yang menjadikan nafsu mereka sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dan yang kedua, bila kita mengutamakan makhluk. Kita mengutamakan makhluk, maka pada ketika itu sebenarnya cahaya Islam juga tidak akan bersinar. Bila cahaya Islam, sebab tu kita punya ibadah kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Kita tak merasai kemanisan beribadah dengan ibadah-ibadah zahir. Kenapa? Kerana nafsu masih menguasai. Kerana makhluk masih lagi tinggi, tebal dalam hati kita berbanding dengan Allah. Cahaya Islam yang ada di hati tidak akan bersinar kerana ditutupi oleh tebalnya makhluk Allah, oleh nafsu dalam diri manusia itu sendiri. Yang lain-lain tu maknanya yang menjajah hatinya. Jadi nafsu menjajah hati kita. Itu yang kata tidak merdeka. Tidak merdeka hakikatnya merdekanya hati daripada nafsu. Dan hati daripada tunduk menyerah kepada makhluk, kepada manusia berbanding kepada Allah. Maka apabila keadaan ini ada pada diri kita, kita tak boleh nak kontrol nafsu kita, tak boleh nak lawan nafsu kita. Nak berlapar sikit pun susah, nak bangun malam pun susah nak melawan nafsu kita. Dan kita tidak berusaha pula untuk membersihkan makhluk yang menutupi cahaya hati kita. Maknanya makhluk pula. Kita buat kerana makhluk, buat kerana nak pujian orang, buat kerana supaya orang tak remehkan kita, tak cela kita. Bukan kerana Allah tadi, maka dia kata dikhawatiri. Dikhawatiri. Orang-orang yang begini akan mati tidak membawa iman. Orang yang begini dikhawatiri bila mati tidak membawa iman, maknanya tidak ada Islam. Mati dalam keadaan luar daripada Islam. Yazbillah min zalik. Sebab tu kita lihat hari ini ramai orang murtad. Senang sangat nak keluar Islam. Kenapa? Kerana rupa-rupanya nafsu dia tebal. Kenapa? Kerana dia ikut manusia. Manusia kata apa, itu dia ikut. Apa manusia semua ramai cakap, itu yang dia ikut. Maka dikhawatiri mereka yang tidak ada cahaya Islam akan mati dalam keadaan ditutup cahaya-cahaya tadi, tidak membawa iman. Kerana orang-orang itu orientasinya adalah makhluk. Jadi kerana orang ini orientasinya, tujuannya, matlamatnya, apa yang dibuat tu, niat dia tu adalah makhluk. Makhluk. Yang dicarinya, yang ditujunya adalah makhluk Allah, bukan Allah. Yang dicari itu makhluk. Kenapa buat yang ini? Sebab kalau tak apa orang cakap ni. Kita tak buat ni, kenapa tak bersanding nak kahwin? Kenapa tak bersanding? Alah, sekali-sekali apa salahnya? Saya ingat lagi masa peristiwa perkahwinan ni kan. Mak andam kata apa? Apa salahnya tak pakai tudung? Sekali-sekali je, sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup tak payah pakai tudung, buka tudung, buat bersanding semualah. Buka semua sekali, tak pakai tutup aurat semua kan. Maknanya buka. Alah, sekali je, sehari je seumur hidup, lepas tu bertaubatlah, dia kata macam tu. Apa nanti orang cakap apa? Takkanlah nak bersanding pakai purdah, takkan nak bersanding pakai tudung. Dululah, sekarang ni dah biasa dah pakai tudung ni. Dulu nak pakai tudung ni, saya ingat lagi. Tak payahlah sebut siapa. Adalah orang yang rapat saya dengan saya jugalah. Mak andam paksa dia buka tudung. Menangis dia. Tapi dah keluarga suruh, mak ayah suruh, semua suruh. Dia cakap dengan saya masa tu. Macam mana Dia kata, kau buka tudung lah, dia kata. Saya kata, tak boleh ke pakai tudung tutup aurat? Tak boleh. Masa tu saya pun kecil lagi, belajar lagi. Kan? Saya pun diam lah, nak macam mana kan? Kata mak andam, apa kata mak andam saya ingat lagi? Alah, sekali je seumur hidup. Seumur hidup sekali je bersanding ni. Kan? Nak bagi cantik. Ambil gambar anak cucu nak tengok. Nanti besok pakai tudung, taubatlah. Mintalah ampun ke Allah. Ni tuan-tuan. Hati kita
berhajatkan kepada makhluk punya penilaian. Penilaian makhluk bukan penilaian Allah. Inilah yang digambarkan cahaya tak akan keluar. Cahaya Islam akan terpadam. Bila kita tujukan, hati yang kita tujukan tadi, orientasi kita, yang kita matlamatkan tadi itu makhluk. Maka kita bimbang, orang yang begini, bila mati, dia tak bawa iman. Kenapa? Allah tak inginkan orang macam ini. Kita sembahyang kerana manusia. Allah tak ingin, Allah tak tengok pun sembahyang kita tu. Allah tak pandang, Allah tak nilai. Tak ada nilai. Kenapa? Sebab kita buat kerana manusia, supaya manusia pandang kita kan. Maka inilah yang digambarkan. Bimbang-bimbang kita apabila berada dalam sakaratul maut, kita tidak bersama iman. Ini bahaya. Sebab tu kita kata, orang awam beginilah orang awam. Tak fikir. Dia tak fikir tentang mardatillah, tak fikir nak baiki diri, tak fikir. Jadi, orang yang begini, dikata, iaitu orang yang berpegang dengan makhluk tadi, maka dia takut kehilangan makhluk dalam segala masalah, dalam segala halnya. Dan makhluk itu, dan adalah makhluk, walaupun dia Muslim, maka sekiranya matlamatnya adalah makhluk tadi, matinya dalam keadaan kehilangan Islam. Kehilangan Islam. Ini orang awam lah, orang Islam yang awam. Hilangnya Islam. Maka mesti wajib diusahakan. Apabila kita selama ini berada di situ, kita wajib membersihkan dan diri kita naik ke tingkatan, daripada tingkatan jahiliyah kepada nurul Islam. Jadi sebenarnya bila kita meletakkan makhluk di hadapan kita, apa kita buat kerana makhluk tadi, maka itu sebenarnya jahiliyah. Kita kena tingkatkan diri kita supaya naik kepada cahaya Islam, nurul Islam. Dan terkadang juga dalam tarbiyah ini, dalam suluk ini, dalam perjalanan menuju kepada Allah ini, terhenti hati kita ke makam nurul Islam, ataupun kita sebut sebagai makam tauhid af'al. Tidak naik ke makam nurul iman. Kadang-kadang setakat nurul Islam sahaja. Jadi maknanya yang pertama sekali tuan-tuan, apabila seorang itu mengutamakan nafsu dan mengutamakan makhluk, dua ni, maka dia ni adalah awamul muslim, orang muslim yang tak kisah lagi tentang akhirat, tak kisah lagi tentang Allah. Jadi bahayanya dia boleh mati dalam keadaan tanpa Islam, tanpa iman. Kenapa? Dua ni menjadi fokus hati dia. Oleh itu kita kena proses. Kita proses. Macam kita sekarang, insya-Allah mudah-mudahan kita sedang proses diri kita untuk menghidupkan, menyemarakkan cahaya nurul Islam. Maka kita pun buatlah apa yang dibuat. Tapi kadang-kadang dalam keadaan kita sampai ke peringkat nurul Islam ini, kita mentauhid af'al, kita cuba berkenalan dengan perbuatan Allah, pun tidak naik. Dah bertahun-tahun, setakat tu je. Tidak sampai ke makam peringkat nurul iman. Tak sampai kepada peringkat nurul iman, tak sampai. Tak sampai kepada makam tauhid sifat Allah. Mentauhidkan sifat Allah. Nurul Islam mentauhidkan af'al Allah. Jadi tidak sampai, tidak meningkat. Maka nurul Islam ataupun tauhidul af'al itu sudah tidak dikuasai oleh nafsu. Walaupun sebelumnya dikuasai oleh nafsu. Jadi bila sudah ada nurul Islam, jadi macam mana kita nak tahu nurul kita sudah dikuasai oleh nurul Islam mula bercahaya? Apabila nafsu dah boleh kita lawan, kita dah boleh lawan dah. Kita dah boleh tahan tidur, dah boleh tahan makan, dah boleh tahan bercakap banyak, boleh bertahan pergaulan yang rosak. Kita dah boleh tahan dah diri kita. Maknanya dah boleh mudah kita nak menjaga nafsu kita tadi. Maka apabila kita telah mudah dan sudah menguasai nafsu kita, maka barulah nurul Islam itu akan meningkat. Jadi walaupun nurul Islam itu telah meningkat, ada kalanya setakat nurul Islam je, tak meningkat ke nurul iman. Tak meningkat pula. Tak meningkat lagi. Jadi fitrah yang didahulukan oleh nafsu daripada akal. Ini adalah merupakan kalau lahir fikiran nafsu menyeru, apabila kita lahir, contohnya, nota saya ni dia point form, jadi kadang-kadang dia tidak ada dalam bentuk ayat. Jadi apabila lahir kita, contohnya, masa kita kanak-kanak, kita lebih banyak mengutamakan nafsu. Itu emosi kita. Contohnya, budak-budak contohnya kalau lahir-lahir, dia lapar, dia nak menyusu, dia menangis. Yang dia tahu menyusu, menangis saja. Kemudian dia nak ibu je. Bila maknya tak ada, dia menangis kan. Jadi semua itu adalah merupakan emosi, nafsu. Dan manusia pada dasarnya memang dikuasai oleh nafsu. Jadi kita ni memang asalnya dikuasai oleh nafsu kita.
Apabila dia berusaha untuk meningkatkan dirinya, maka dia akan sampai ke tahap nurul Islam. Jadi bila kita mula menguasai nafsu kita, satu kita nafsu kita kuasai, kita mula kontrol mata kita. Kita kontrol mata yang tidak mengikut nafsu. Lidah yang tidak mengikut nafsu. Telinga yang tidak mendengar mengikut nafsu. Hati dan sebagainya. Kan? Maka bila kita meningkat tadi, maka tahap nurul Islam pun meningkat. Tahap nurul cahaya Islam tu pun berkembang. Jadi ini kita tengok begitu. Dan akan sampai kepada tahap disebut tauhid af'al. Maka orang yang telah ada cahaya Islam, maka dia akan merasai kelazatan beramal, kemanisan beribadah-ibadah yang zahir, yang lazat tadi, dan dia boleh menyaksikan perbuatan Allah. Dia boleh dapat menyaksikan ini perbuatan Allah ni, biiznillah, ni insya-Allah Allah yang izin dan sebagainya. Maka sudah hebat di dalam perjalanan tadi, maka dia mula memproses diri dia untuk mensyahadah ataupun menyaksikan fi'il Allah, perbuatan Allah tadi. Dan kemudian dalam hatinya juga sudah tidak ada perasaan dendam, dengki. Kita dah bincang tiga perkara yang menunjukkan tanda nurul Islam telah mula bersinar. Antaranya yang pertama sekali, dia merasai kemanisan ibadah zahir. Kita proses nafsu kita sehingga akhirnya kita rasa seronok dengan ibadah-ibadah zahir. Apa ibadah zahir? Contohnya solat, baca Quran, zikir contohnya. Kemudian selepas itu kita dah boleh menyaksikan perbuatan Allah. Sudah kita boleh melihat ini adalah perbuatan Allah. Kita dah bincang dah hari yang lepas. Dan kemudian dia dah tidak ada dah perasaan dengki. Perasaan dengki, dendam, menyalahkan orang lain. Hatinya marah pada Allah, hatinya marah kepada perbuatan Allah, mula marah, kenapalah aku jadi begini, kenapalah banjir susah-susah begini, dia marah ke Allah. Tak ada dah. Maknanya bila nurul Islam dah keluar, perasaan-perasaan negatif pun dah tak ada dah. Sebab dia nampak ini adalah merupakan perbuatan Allah, tauhid af'al. Dan ini adalah merupakan tingkatan yang pertama. Tetapi untuk dia naik ke peringkat nurul iman, mentauhidkan sifat-sifat Allah pula, tiba-tiba terhenti, tak boleh. Tak sampai. Kenapa? Maka dia ada beberapa sebab yang kita nak tengok sini. Ada 5 sebab. Ada 5 perkara yang menyebabkan kita tidak boleh tertingkat daripada nurul Islam menuju kepada nurul iman. Daripada cahaya amal zahir kepada cahaya amal batin, amalan hati. Daripada lazat amal zahir menuju lazat amal batin, amal hati. Jadi kadang-kadang sampai amal zahir je. Batin ni, hati kita ni tak boleh tertingkat. Kenapa? Ada 5 sebab. Yang pertama sekali ialah kerana keinginan lemah untuk meninggalkan meninggalkan kelemahan-kelemahan dia. Maksudnya minta maaf keinginan yang lemah untuk meningkatkan dirinya. Keinginan lemah, himmah dia lemah, dhaif. Dhaiful himmah al-taraki. Kelemahan himmah untuk meningkat, untuk berjalan meningkat. Jadi yang pertama sekali, dia malas. Cukuplah aku dah boleh semayang, dah boleh rasa kelazatan semayang, dah boleh rasa boleh puasa, cukuplah, boleh baca Quran, cukuplah. Quran satu hari 3 juz dah, cukuplah, nak apa lagi? Kan aku dah hafal Quran 30 juz dah, apa lagi? Kan dah ada kuliah, nak apa lagi? Aku dah okey, dia rasa cukup. So merasa cukup ini sebenarnya ada satu dosa dalam tarbiyah. Dalam tarbiyah tak boleh rasa cukup. Kita rasa cukup ni dosa. Kita nak kena rasa apa? Serba kekurangan. Kita rasa serba tak tahu, serba lemah, sehingga akhirnya kita meningkatkan diri kita. Kita tak boleh nak puas hati dengan apa yang kita sampai. Merasa cukup. Sehingga menyebabkan keinginan kita ni da'fil himmah anil taraki. Dia rasa lemah himmah dia. Untuk dia bergerak, untuk dia meningkat. Ini nombor 1. Sampai akhirnya dia mati setakat tu je. Sampai mati dia setakat sembahyang, rasa nikmat sembahyang. Sembahyang pun rasa zahir je, bukan yang batin, bukan yang khusyuk. Dia tak rasa nikmat khusyuk. Dia rasa nikmat sembahyang tu, dia rasa nikmat. Sembahyang tu, fizikal tu. Dia rasa fizikal tu sembahyang tu nikmat lah. Tapi tak rasa khusyuk. Khusyuk tak rasa nikmat. Sampai mati dia begitu. Kenapa? Sebab dia malas. Sebab keinginan dia, himmah dia rendah. Dha'ful himmah.
himmah dia lemah. Kan? Keinginan dia, motivasi dia, rancangan dia kan? Lemah. Yang kedua, dia melihat dirinya dah sampai puncak. Tak ada lagi dah. Dia rasa diri dia dah hebat, dah kuat, dah okey dah. Kan? Apa lagi nak? Semua aku maksurat, kalau orang yang mengamalkan maksurat. Maksurat kubra pagi petang, tiap-tiap hari aku baca. Al-Waqi'ah, kan? Al-Mulk, kan? Surah-surah Ad-Dukhan, Yasin, tiap-tiap malam aku baca. Kan? Kahfi, tiap-tiap Jumaat aku baca. Sembahyang tahajud, tiap-tiap hari aku dah sembahyang tahajud. Sembahyang duha, aku dah sembahyang duha tiap-tiap hari, tak pernah tinggal. Puasa Isnin Khamis, tak pernah tinggal. Kan? Dia rasa amalan dia tu dah banyak. Dia rasa aku dah berdakwah dah. Aku dah jadi naqib. Aku dah boleh jadi murabbi. Aku dah boleh pimpin orang. Dia rasa dia dah sampai puncak lah. Dia dah sampai maksima. Ni bahaya ni. Kita rasa diri kita dah sampai maksima. Kita merasa diri kita dah sampai puncak. Tak ada lagi dah. Tak boleh nak meningkat dah. Tak boleh meningkat. Bila kita rasa kita sampai puncak, tak boleh meningkat, something wrong dengan diri kita. Kita rasa masih lagi, kita rasa kita okey dah. Kita rasa kita okey. Something wrong. Ada sesuatu tak kena dengan iman kita. Maka apabila dia merasa cukup, dia rasa sudah hebat, dia rasa cukup. Cukuplah, aku dah boleh dah sembahyang, dah boleh semua. Dah ada program dah. Dah dengar ceramah. Dah sampai kepada objektif. Ada objektif, dah sampai dah objektif aku dah. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati syai'un qaibaha. Dia melihat dirinya itu telah sampai kepada matlamat dia. Dia melihat dirinya telah sampai kepada matlamatnya dan telah sampai kepada segala sesuatu yang dia nak sampai. Dah cukup dah, aku dah puncak dah. Padahal dia baru nurul Islam. Belum sampai nurul iman lagi, tapi dia rasa dah cukup dah. Dia rasa cukup dah. Dia rasa aku dah kenal Allah, tengok ni, nampak ni sifat Allah. Boleh menangis, tengok perbuatan Allah, boleh menangis. Dia merasai kemanisan dalam beramal zahir. Mungkin ada pula karamah-karamah Allah bagi. Allah bagi karamah kadang-kadang. Untuk uji kita, Allah bagi apa karamahnya? Contohnya doanya mustajab. Tiba-tiba orang ramai ikut dia. Orang ramai dengar cakap dia. Contohnya tu nampak macam, wah dah best lah, dah best. Pengikut ramai. Ini masalah ustaz-ustaz kita. Pengikut ramai. Dia rasa dah hebat kan. Maka dia melihat sembahyangnya tu nikmat, dia sembahyang dia rasa nikmat, Quran tu dia rasa lazat. Dia rasa tenang, baca Quran dah rasa tenang, dah rasa lapang. Kemudian dengan makhluk pula dia tidak ada perasaan dengki, dah tak ada dengki dah tak ada marah, dah tak ada dendam dah rasa aman. Dia rasa sudah sampai ke puncak. Dia rasa kelazatan sembahyang dah lazat, baca puasa rasa seronok puasa, rasa best, mengejar amal. Dia rasa cukup. Dah cukup dah. Dia tak ada dengki-dengki orang, tak ada dendam-dendam orang. Dia rasa dia sudah sampai puncak, maka ia terhenti sampai situ. Jadi padahal dia bawa tingkatan 1. Darjah 1 lah, bukan tingkatan. Darjah 1, nurul Islam. Tak sampai lagi nurul iman. Tapi dia dah rasa, aku dah okey dah. Tak payahlah nak bersusah payah lagi, tak payah. Cukup, aku dah rasa seronok kan. Ini sebab yang kedua. Dia rasa diri dia dah puncak. Yang ketiga, ada kalanya terhenti seseorang itu daripada meningkat dalam perjalanan menuju kepada Allah kerana dia senang dengan keadaannya, kerana telah ada kelazatannya, halawah. Dia rasa zikirnya seronok, menuntut ilmu seronok, tenang seronok kan? Dengan selawat tadi. Jadi cukup itu saja, maka tak perlu lagi nak tingkat-tingkat. Jadi yang kedua tadi, apa beza? Yang kedua tadi dia rasa dia dah puncak. Dia dah sampai ke puncak, tak boleh nak tingkat dah. Inilah, parah ni lah aku. Aku parah ni dah, tak boleh dah. Ini dia the maksima. Yang ketiga ni, dia rasa dia dah rasa tenang dengan keadaan dia. Dia rasa okey dah, aku dah okey lah. Bukan puncak lagi, tapi dia rasa okey. Dia rasa okey, ini pun cukup lah. Buat apa nak banyak-banyak lagi? Buat apa nak terlalu sangat kan? Buat apa nak terlalu ni sangat yang contohnya. Dia kata kan, dah rasa lazat dah sembahyang, puasa, okey, dah tenang dengan selawat. Selawat aku rasa seronok selawat, cukuplah. Tak payah nak banyak-banyak lagi. Maka tak perlu nak tingkat-tingkatkan yang lain. Padahal orang yang terdahulu ini, kalau kita tengok para rasul dulu, zaman sahabat-sahabat, ini orang paling rendah sekali. Tingkatan paling rendah sekali. Tapi dia dah rasa hebat, dia dah rasa okey. Jadi yang ketiga ni dia terhenti sebab dia rasa
cukuplah. Dah boleh semayang, rasa seronok semayang, puasa, cukuplah. Apa lagi? Nak apa lagi? Kan? Tak perlu nak susah-susah payah lagi. Cukuplah. Kan? Walaupun dia tahu sebenarnya ada lagi. Yang nombor 2 tadi, dia rasa dah puncak dah. Dah maksima. Yang nombor 2, nombor 3 ni, dia tahu ada lagi Nurul Iman. Tapi dia rasa, cukuplah aku Nurul Islam, cukuplah. Aku dah boleh masuk syurga. Dia kata macam itu kan. Ini bahaya. Kan? Yang keempat, ada kalanya terhenti kita dalam tarbiyah ini, peningkatan tarbiyah ini juga, ialah apabila dia sudah merasai puas, qanaah. Dia rasa puas dengan duduk di dalam makam Nurul Islam. Dia kata, aku dah sampai Nurul Islam lah ni. Apa Nurul Islam? Rasa lazat, amalan zahir, dah tak ada dengki-dengki, dapat melihat, menyaksikan, mentauhidkan af'al Allah, dan dapat membuang perasaan dendam, dengki dan sebagainya yang kita bincang-bincang kan. Aku dah sampai Nurul Islam, cukuplah. Kan? Aku dah dapat mentauhidkan af'al Allah dan sebagainya. Dan orang yang duduk dalam makam ini, dalam peringkat ini, merasakan dia telah mendapat ma'unah. Malahan kadang-kadang Allah bagi ma'unah. Apa ma'unah ni? Ini bukan al-ma'unah yang lawan agong tu, bukan. Ma'unah ni pertolongan Allah. Allah dah bagi pertolongan Allah dah. Kan? Dia dapat pertolongan. Dia menghadapi musuh, Allah tolong dia lawan musuh dia. Ni orang yang sampai Nurul Islam ni, dia dah ada karamah sebenarnya. Dah ada karamah. Karamah dia kecil-kecil lah, tapi karamah lah juga. Kan? Allah tolong dia berhadapan musuh dia. Dia rasa puas dah. Ada orang nak dengki dia, tiba-tiba accident. Contohnya kan. Orang tu nak dengki dia, tiba-tiba accident. Dia tahu. Semua orang tahu. Accident. Allah dah tolong dia ni. Allah dah tolong aku ni. Dia puas dengan apa yang digambarkan tadi. Ramai manusia datang padanya. Orang datang padanya. Mungkin karamahnya, orang yang ada Nurul Islam ni, mungkin dia doanya mustajab. Orang datang minta doa. Dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ke air. Tiba-tiba orang tu minum. Allah yang sembuh penyakit. Sembuh penyakit. Wah, aku dah ada doa mustajab. Orang datang ke aku. Semuanya bagus-bagus. Apa yang aku buat semua Allah tolong. Dia rasa ma'unah pertolongan daripada Allah. Ramai manusia datang padanya. Doa-doanya dikabulkan. Sedangkan dia baru di peringkat tauhid af'al. Sedangkan dia baru di peringkat Nurul Islam. Jadi dia rasa puas lah. Dah puas lah. Tak apalah. Ni dah best ni. Tak payah nak fikir-fikir. Nak meningkatkan lagi amalan dia. Nak meningkatkan lagi mujahadah dia. Dan yang kelima, tuan-tuan puan-puan rahmatan Allah, perkara yang menyebabkan kita terhenti setakat di peringkat Nurul Islam ataupun kita di peringkat tauhid af'al, ialah apabila ada kalanya terhenti proses seseorang itu kerana tiada guru yang membimbingnya. Tidak ada guru, tidak ada murabbi yang nak membimbing dia, yang nak mengarahkan dia, yang nak memberi ujian pada dia. Dia ada ujian dia. Dia ada ujian. Dia ada ujian. Saya bagi satu contoh. Kan? Guru selalunya, murabbi ni selalunya dia akan bagi assignment. Kalau kita boleh buat assignment tu, maknanya kita lepaslah ujian tu. Kita bagi assignment, tak buat, maknanya tak lepas lah. Itu contoh. Contoh, saya bagi satu contoh. Pernah satu ketika seorang daripada murid ini diarahkan oleh guru dia supaya sembahyang jamaah. Diwajibkan sembahyang jamaah. Terutamanya sembahyang maghrib. Sembahyang lain dia boleh jemaah. Kalau dia kerja kat surau dia, pergi surau boleh sembahyang jemaah. Maghrib tak sembahyang jemaah. Dia balik kerja tu, maghrib tu, lepas sembahyang jemaah. Isyak pun kadang lepas juga. Jadi guru dia wajibkan, kamu kena sembahyang jamaah. Maghrib, isyak. Wajib ke sembahyang jemaah? Contoh kan? Jadi sembahyang jemaah ni kan sunat. Sunat yang dituntut, bukan wajib. Tapi guru dia wajibkan. Jadi dia pun buat. Guru dia kata apa? 40 hari. Dia pun buatlah. Buat 40 hari. Kan? Maknanya, maghrib isyak dia tak balik rumah. Maghrib isyak, dia makan awal sikit. Pergi maghrib, tunggu isyak. Habis isyak, baru balik. Padahal dia letih. Daripada pagi siang ni kerja kan. Tapi guru dia, murabbi kata, kau kena sembahyang jemaah. Wajib. Jadi dia pun buat 40 hari. Lepas 40 hari, dia kata dah 40 hari. Buat lagi 40 hari. 40 hari lagi.
Akhirnya, dia baru perasan. Apa dia perasan? Rupa-rupanya dia ada kegemaran, nafsu dia untuk makan sambil tengok TV. Makan sambil tengok TV. Waktu maghrib tu, dia balik makan, tengok TV. Akhirnya lalai sampai isyak. Jadi apabila dia dah mula ubah, utamakan berjamaah daripada itu, akhirnya sifat dia nak menonton TV, sifat dia nak berlalai-lalai, bersenang-senang dan berlalai-lalai itu hilang. Jadi siapa yang nak bagi hilang benda ni? Yang nak ajar kita, nak bimbing kita ni? Kalau tidak murabbi, guru kita yang tahu, yang kenal kita. Tengok karakter dia. Ini contoh. Ada satu lagi contoh. Kan? Ada seorang ni. Kalau dia dengar mungkin dia tahulah dia. Tapi saya tak cakap namanya. Mungkin dia dengar. Wallahualam. Kan? Jadi, mereka ada perjumpaan, pertemuan. Halaqah. Kan? Halaqah. Jadi halaqah ni, murabbi dia sengaja buat pada pukul 3 pagi. 3 pagi. Orang buat halaqah ni lepas maghrib ke, lepas isyak ke, siang ke, cuti ke, masa cuti, lapang-lapang ni. Tak, dia buat halaqah 3 pagi. 3 pagi, hampir tiap-tiap hari. Hampir tiap-tiap hari. Bukannya 3 pagi seminggu sekali, tak. 3 pagi tiap-tiap hari. Baik. Perjalanan daripada rumah dia ke tempat pertemuan dengan halaqah dia tadi tu, kan? Perjalanan tu ambil masa sejam. Dan guru dia suruh datang sharp on time, mesti sharp on time, pukul 3. Dia nak latih disiplin. Maknanya, kalau dia nak pergi ke tempat perbincangan dia pukul 3 pagi, dia kena bangun, dia kena gerak daripada rumahnya pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi kena bergerak. Kalau dia kena bergerak pukul 2 pagi, pukul berapa nak kena bangun? Pukul 1 paling 1 lebih, kan? 1. Jadi pukul 1 dia nak tidur pukul berapa? Isyak habis pukul 8 lebih, pukul 9. Kan? Jadi akhirnya dia lawan jugalah. Ni lawan nafsu ni, lawan nafsu. Dia tidur habis isyak, terus tidur, bangun awal sikit, pukul 12 lebih bangun awal, solat sikit. Lepas tu pukul 1 lebih gerak, pukul 2 gerak, sampai pukul 3, dekat dalam halaqah perjumpaan tu, dia tidur. Maka setiap kali dia tidur, dia punya nakib dia punya murabbi dia tu, cakap, kamu bangun. Pergi basuh muka, ambil semayang. Setiap kali tidur, bangun muka. Jadi akhirnya, Allah izin, dia dah boleh, tak tidur dah. Dalam halaqah dia, tak tidur. Tidur je. Siapa yang tidur? Guru dia tadi akan apa? Akan suruh pergi ambil semayang. Ambil semayang pula ada kaedah dia. Masuk air dalam hidung semua sekali, kan? Ada kaedah dia. Duduk. Tidur pergi. Sampai akhirnya, mereka boleh tahan mata, tak tidur. Jadi satu kekuatan, kebiasaan. Jadi barulah lepas tu dia boleh meneruskan perjalanan hidup dia. Tukar balik halaqah jadi siang, jadi petang, jadi masa-masa tertentu. Cuma nak dapatkan, nak melepaskan. Jadi rupanya, guru dia kata apa? Guru dia kata, nak latih dia supaya apa? Supaya jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur. Jadi jangan banyak tidur ni. Kan? Akhirnya tidur, dia kata siapa tidur lebih daripada 5 jam, dia bermewah-mewah dengan tidur. Subhanallah. Ini adalah kata-kata Syekh, salah satu Syekh yang ada di ketika saya belajar dulu, kata dia anak didik kepada Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia kata siapa tidur 5 jam ke atas bermewah dengan tidur. Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah tidur 3 jam sehari. 3 jam sehari dia tidur. Subhanallah, subhanallah. Tapi ini semua latihan-latihan yang dibuat. Kita selagi boleh tidur, kita tidur. Masa kuliah tidur, masa tengah ceramah, tengah kuliah duha ni pun dia tidur ni. Tengah mengajar, belajar pun tidur, kan. Baik. Jadi siapa yang nak membimbing kita tu? Kalau tidak ada murabbi, ada guru. Sebab tu, ada kalanya terhenti proses seseorang itu, meningkat daripada satu tahap ke satu tahap, kerana tidak ada guru yang membimbingnya, tidak ada murabbi yang membimbingnya, yang mengarahkan dia, yang memberikan ujian padanya. Ada ujian-ujian yang diberi padanya. Jadi sebab tu hari ni tuan-tuan tahulah, bila saya bagi assignment tu ujian sebenarnya. Assignment tu ujian. Apa ujiannya? Buat tu lah. Bila boleh buat assignment tu, alhamdulillah.
Kan? Tuan-tuan akan dapatlah dia punya pengisian dia. Baik, rasa nikmat beribadah. Macam mana nak bimbing dia supaya dia rasa nikmat beribadah? Ibadah nak rasa nikmat ibadah. Hati bersih daripada dengki. Macam mana nak bimbing seseorang nak bersihkan hati supaya buang dengki, buang dendam. Jadi sebab itulah digambarkan sini bagaimana kadang-kadang kita terhenti sebab kita tidak bersama dengan orang yang boleh membimbing kita. Jadi sebab tu setakat kita dengan apa ni FB online ni tak cukup kan. Dia kena ada perjumpaan juga. Mungkin jumpa tak selalu. Tapi setiap kali perjumpaan kita kena ada apa? Kita kena ada barakah dan rahmah kan. Allah bagi sesuatu. Baik. Jadi bagaimana nak membimbing supaya doanya kabul? Doanya kabul. Mendapat ma'unah daripada Allah, mendapat pertolongan daripada Allah. Jadi sebab itulah digambarkan sini bagaimana keadaan seseorang yang telah terhenti kerana tidak ada murabbi. Ya sebab itulah kadang-kadang dia tidak ada guru yang membimbing, tidak ada pendidik murabbi yang boleh membimbing dia. Dia dah rasa nikmat macam saya sebut tadi kan. Sembahyang rasa nikmat, hati dah rasa bersih daripada dengki. Mungkin dia dah ada pengikut ramai, Allah tolong dia, maunah, rasa tenang sebagainya. Maka tidak ada lagi himmah. Kalau kita tak ada orang yang nak membimbing kita, kita dah tak ada himmah dah. Ataupun kita rasa kita lebih tinggi daripada orang lain, kita rasa cukup dah, himmah kita dah tinggi, dah okey dah. Maka kita tak pun naik. Sedangkan kita baru sampai ke peringkat makam Nurul Islam. Baru darjah 1. Baru darjah 1. Tak masuk lagi darjah 2, 3, 4, 5, 6. Tak masuk lagi. Kita baru darjah 1. Kita rasa dah okey dah. Kadang-kadang hati itu terhenti. Kadang-kadang hati kita terhenti di makam Nurul Iman pula. Di makam Nurul Iman. Ataupun Tauhidus Sifat. Okey. InsyaAllah yang ini kita sambung besok. Apakah pula sebab-sebab yang menyebabkan kita terhenti? Tak boleh meningkat pula iman kita. Amalan hati kita, parah tu je. Parah tu je, tak meningkat-ningkat. Sama je. Daripada dulu sampai sekarang, sama. Perasaan hati kita dengan Allah ni sama je. Jadi apakah perkara-perkara yang akan menyebabkan kita tidak meningkat pada Nurul Iman dan kemudian Nurul Ihsan. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung pada besok insya-Allah kalau ada Allah izin ada kesempatan. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita akan dapat sedikit sebanyak bahawa sesungguhnya tak cukup sekadar kita puas hati dengan amalan kita, puas hati dengan apa yang ada pada kita. Kita dah ada, mungkin dah ada pertolongan Allah, mungkin kita dah merasa lazat nikmat dengan amalan zahir, mungkin kita dah boleh buat sesuatu amalan orang lain tak boleh buat, kita boleh buat, contoh kan. Jadi kita rasa okey dah, tak ada apa. Rupa-rupanya kan, kita baru di tahap Nurul Islam, baru darjah 1 lah. Belum lagi masuk darjah 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi Nurul Islam ni pun kadang-kadang Allah dah bagi dah. Dia punya karamah dia. Kadang-kadang Allah bagi dah. Kita jaga amalan zahir kita pun Allah dah bagi. Apalagi menjaga amalan hati. Lagilah Allah akan bagi lebih hebat lagi. Tapi tak tertingkat. Itu ada 5 sebab tadi saya dah sebut tadi. InsyaAllah kita akan ulang balik dan kita akan tengok bagaimana. Esok ada orang terhenti setakat Nurul Islam. Ada orang terhenti setakat Nurul Iman. InsyaAllah besok kita akan tengok Nurul Iman. InsyaAllah. Kita tangguh dengan kita membaca doa Rabitah. InsyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fa'athik Allahumma rabitataha wa dimuttaha wa hdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala sati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, kita tolong sampaikan panjang-panjang pada saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, mudah-mudahan dapat manfaat. Bagi mereka yang baru first time dengar pada hari ini, kalau boleh tengok siri-siri yang lepas. Sebab ini sambungan daripada siri-siri yang lepas, cuba tengok apa yang lepas supaya kita dapat ikuti dia punya sekuen. Kalau tidak kita tak faham insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.